Selamat pagi dan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus kepada semua. Diharap kalian berada dalam keadaan yang sehat. Dalam tinjauan milenium, 50% orang muda mengatakan bahawa matlamat hidup utama adalah untuk menjadi orang yang terkenal. Dahulu, orang ingin menjadi terkenal kerana melakukan sesuatu. Contoh orang terkenal di dunia seperti Neil Armstrong, orang pertama yang menjejak kaki di bulan, atau Thomas Edison, orang yang mencipta lampu elektrik. Di negara kita pula, ada juga tokoh-tokoh ternama seperti Tunku Abdul Rahman yang terkenal sebagai bapa kemerdekaan, orang yang mendapatkan kemerdekaan negara kita dari penjajah. Juga kemudian Tun Mahathir Mohamad yang juga bergelar bapa pemodenan dan juga terkenal dengan kereta proton. Ya. Selepas itu, ada pula yang menjadi terkenal kerana melakukan sesuatu juga. Cuma melakukan yang tidak berapa betul. Ya. Anda semua pun tahu kan? Sekarang, menjadi seorang selebriti telah menjadi matlamat ramai orang muda dan tua juga. Selebriti telah mencapai ciri-ciri seperti dewa. Orang bukan saja mahu menjadi terkenal, malah mereka mengidolakan mereka yang telah mencapai status selebriti. Pemujaan yang terlampau terhadap individu terkenal ini telah digambarkan sebagai cultus celebrity atau dalam bahasa Inggerisnya the cult of celebrity. Artis-artis terutama dari negara Korea telah menjadi pujaan ramai golongan remaja di negara Asia dan juga di Barat. Kini selebriti TikTok atau orang yang buat video pendek pun mempunyai berjuta pengikut. Buat video makan atau mukbang, video tarian dan nyanyian lagu dan lain-lain. Kemasyhuran bagi orang yang bercita-cita tinggi adalah seperti minum air masin bagi yang dahaga. Lebih banyak anda dapat, lebih banyak lagi anda mahu. Betul tak? Cuba minum air masin bila dahaga. Makin minum, makin dahaga. Maka minum lagi banyak. Madonna, seorang selebriti Amerika pada satu peringkat mungkin adalah wanita paling terkenal di dunia. Pada zaman era saya lah, kalau awak setua saya. Dia pernah berkata, saya tidak akan gembira sehingga saya terkenal seperti Tuhan. Menjadi selebriti dan kemasyhuran hanyalah paparan pucat bagi kemuliaan sebenar. Kemuliaan yang digunakan dalam Alkitab untuk menunjukkan manifestasi kehadiran Tuhan. Kemuliaan adalah salah satu perkataan yang biasa dilihat dalam Alkitab. Kemuliaan Tuhan bermaksud kepentingan, kesucian, reputasi, keagungan dan kehormatan Tuhan. Mungkin tidak heran apabila masyarakat semakin menjauhi daripada menyembah kemuliaan Tuhan. Mereka beralih kepada penyembahan kemuliaan selebriti dan kemasyhuran. Walau bagaimana tidak sempurna kehidupan kita, kita dipanggil untuk menyembah kemuliaan Tuhan dan memantulkannya. Mencari kemuliaan Tuhan. Mazmur 26 ayat 1 hingga 12 saya gunakan sebagai rujukan. Ya. Daud menulis dalam ayat 8, Ya Tuhan, aku mengasihi rumah kediaman-Mu, tempat yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Raja Daud adalah seorang selebriti pada zamannya seperti yang dilihat di 1 Samuel bab 18 ayat 7. Namun dia tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri.
Sebaliknya, dia memimpin orang ramai untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Seperti dalam Mazmur 26 ayat 12. Aku selamat daripada segala bahaya. Aku akan memuji Tuhan dalam perhimpunan umat-Nya. Jika anda ingin memantulkan kemuliaan Tuhan, ikutlah teladan Raja Daud. Cuba untuk menjalani kehidupan yang benar dan suci. Percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Cuba mempunyai hati yang murni dan fikiran yang suci. Dibimbing oleh kasih dan kebenaran Tuhan. Elak bergaul terlalu rapat dengan orang yang mungkin menjatuhkan anda, seperti penipu, penyagat atau something. Walaupun Daud berkata, aku menjalani kehidupan dengan tulus hati, dia terus berkata, kasihanilah aku dan selamatkanlah aku. Dalam ayat 11. Ya. Dia sedar, walaupun dia sedang berusaha untuk menjalani kehidupan tanpa dosa, dia tidak berjaya dan memerlukan penebusan dan belas kasihan Tuhan. Daripada mengatakan dia tidak berdosa, Daud mengisytiharkan bahawa dia menjalani kehidupan yang berintegrasi, yang ikhlas dan sepenuh hati kepada Tuhan. Raja-raja lain pada masa itu mungkin menjangkakan semua rakyat akan menyembah mereka sebagai kultus selebriti mereka. Tetapi Daud menyembah Tuhan. Dia menulis dalam ayat 6, aku mengelilingi mazbarmu untuk menyembah engkau. Aku menyanyikan sebuah mazmur dan memberikan segala perbuatan, memberitakan segala perbuatanmu yang ajaib itu. Ya Tuhan, aku mengasihi rumah kediamanmu, tempat yang penuh dengan kemuliaanmu. Bagi umat Tuhan dalam perjanjian lama, bait suci di Yerusalem adalah tempat di mana kemuliaan Tuhan dapat dilihat. Tetapi kemuliaan Tuhan terselah agung dalam Yesus seperti dinyatakan dalam Yohanes bab 1 ayat 14. Dan Yesus juga adalah bait baru seperti dalam ayat bab 2 ayat 21. Ya. Selanjutnya, kebenaran yang lagi menakjubkan ialah kemuliaan Tuhan juga menetap dalam semua orang yang percaya kepada Yesus, sama ada secara individu maupun berkumpulan, seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus. Pengikut Yesus dilihat sebagai bait Tuhan, iaitu tempat di mana Roh Allah tinggal. Dalam Efesus bab 2 ayat 22, ia dikatakan, kerana kamu hidup bersatu dengan Kristus, kamu juga dibina bersama-sama semua orang lain menjadi sebuah tempat kediaman Allah. Di situ Roh Allah tinggal. Bagaimana kita memantulkan kemuliaan Yesus? Ya. Markus bab 9 ayat 2 hingga 32 menjadi rujukan. Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat sekilas kemuliaan Tuhan apabila Yesus berupa-rupa di hadapan mereka. Transfigurasi itu datang bukan secara kebetulan, tapi hanya selepas Yesus telah bertanya kepada murid-muridnya. Dalam bab 8 ayat 27. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Ini mendedahkan sifat ilahi Yesus sebagai anak Tuhan. Tirai masa diketepikan dan murid-murid Yesus dapat melihat dengan jelas Musa yang mewakili Taurat
dan Elia yang mewakili para nabi bersama Yesus di situ. Murid-murid Yesus pasti mengetahui semua tentang Musa dan Elia. Kepada orang Yahudi, dua orang ini adalah selebriti terunggul. Tetapi Tuhan menyatakan bahawa Yesus lebih hebat daripada dua orang yang dihormati ini. Apabila murid-murid memandang lagi, mereka hanya melihat Yesus seperti dalam ayat 8. Petrus, Yakobus dan Yohanes telah melihat Yesus sebagaimana kita akan melihatnya apabila dia datang kembali dengan kemuliaannya yang unggul. Perkataan yang digunakan untuk berubah rupa adalah perkataan yang sama seperti diterjemahkan mengubah ketika Rasul Paulus menulis. Sekarang muka kita tidak berselubung dan kita memantulkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu berasal dari Tuhan dan Tuhan itu roh yang mengubah kita semua. Kita semakin menjadi dia dan semakin memiliki kemuliaannya. Selebriti hari ini selalunya mengenai kemasyhuran dan mencari publicity. Yesus tidak mencari publicity. Sebaliknya, dia memerintah anak muridnya untuk merahsiakan peristiwa itu seperti dalam ayat ke-9. Jangan memberitahu sesiapa pun apa yang telah kamu nampak. Selebriti juga sering dikaitkan dengan kekayaan dan gaya hidup yang mewah. Dalam kehidupan Yesus, penderitaan dan kemuliaan berkait rapat. Semasa dia turun dari gunung, dia menerangkan kepada murid-muridnya bahawa anak manusia mesti menderita banyak dan dihina orang, seperti dalam ayat 12. Kemuliaan Yesus adalah jenis yang berbeza dengan apa yang dunia harapkan pada zaman dahulu dan sekarang. Satu persamaan yang Yesus kongsikan dengan selebriti hari ini ialah dia menarik minat orang ramai, seperti dalam ayat 14. Sebaik sahaja orang melihat Yesus, mereka keheranan dan berlari untuk menyambutnya. Murid-murid yang tidak mendaki gunung tidak mempunyai iman yang diperlukan untuk menyembuhkan budak lelaki yang dirasuk roh jahat. Yesus berkata, orang yang percaya kepada Allah dapat melakukan segala sesuatu dalam ayat 23. Dunia berkata, aku perlu melihat dahulu, kemudian aku akan percaya. Cakap macam ni juga sering kita dengar apabila kita berkongsi berita baik ini kepada orang lain. Tapi Yesus berkata, percaya dahulu, baru kamu akan nampak. Saint Augustine pernah menulis, iman ialah mempercayai apa kita tak nampak. Pahala iman ialah melihat apa yang kita percaya. Ya, saya ulang sekali lagi. Iman ialah mempercayai apa yang kita tak nampak. Pahala daripada iman ini pula ialah melihat apa yang kita percaya. Ya, dapat ya? Bapa budak lelaki itu menyatakan apa yang kita semua rasa dari semasa ke semasa. Saya percaya, tetapi iman saya kurang. Tolonglah saya supaya lebih percaya lagi. Dalam ayat 24. Yesus menyembuhkan budak itu tanpa upacara yang besar. Malah dalam hal ini, Yesus tidak memperletakkan tangan kepada budak lelaki itu juga. Tiada pertempuran yang berlarutan, melainkan kuasa dari perintah Yesus. Pertempuran sudah dimenangi melalui kehidupan
doanya. Kita tahu kan Yesus selalu dan sentiasa berdoa setiap hari. Sekali lagi, kita telah melihat sekilas kemuliaan Yesus. Yesus terus bercakap tentang penderitaannya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam kekuasaan manusia, lalu dia akan dibunuh. Tetapi 3 hari kemudian, dia akan bangkit semula. Anda pasti ingat akan ini kan? Kerana minggu lepas baru saja kita menyambut hari Yesus bangkit semula. Menunggu kemuliaan yang kekal yang bakal tiba. Dalam buku Keluaran bab 39 dan 40 di mana kita lihat Raja Daud melihat sekilas kemuliaan Tuhan ketika dia memasuki bait suci. Murid-murid Yesus melihat sekilas kemuliaan Tuhan ketika Yesus berubah rupa di hadapan mereka. Bila anda berkumpul bersama-sama dengan umat Tuhan, anda harus melihat sekilas kemuliaan Tuhan juga. Setelah mereka selesai membina kemah Tuhan yang mendahului bait suci yang dibina kemudian di Jerusalem, awan menutupi kemah Tuhan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah Tuhan dalam bab 40 ayat 34. Musa tidak dapat masuk ke dalam kemah suci kerana awan telah menutupinya dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah itu. Kemuliaan Tuhan sangat kuat pada masa itu. Ia sebenarnya boleh dilihat menetap di atas kemah suci. Perkataan Ibrani untuk menetap iaitu Shekinah kadang-kadang digunakan hari ini untuk menggambarkan rasa yang sangat kuat atau ketara tentang kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Awan di atas kemah suci melambangkan kemuliaan Tuhan menemani umat Tuhan dalam perjalanan mereka dan memimpin mereka siang dan malam. Seperti mana Roh Kudus Tuhan memimpin kita semua pada masa zaman ini. Ini adalah latar belakang perjanjian lama tentang awan dalam kisah transfigurasi. Apa yang dialami oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes pada peristiwa transfigurasi itu adalah sekilas kemuliaan Tuhan. Melalui berita baik yang menunjukkan kemuliaan Kristus dalam buku 2 Korintus bab 4 ayat 4, anda boleh mendapat gambaran sekilas tentang kemuliaan Tuhan. Dalam ayat 6, Allah yang berfirman, daripada kegelapan cahaya akan bersinar. Allah itu juga yang menyebabkan cahaya bersinar di dalam hati kita, sehingga kita dapat memahami kemuliaan Allah yang bersinar pada wajah Kristus. Ia hanya sepintas lalu dan suatu hari nanti anda akan melihat realiti itu sendiri. Rasul Paulus berkata bahawa inilah sebabnya anda tidak boleh berputus asa walaupun anda sedang melalui masa-masa yang sukar. Kesusahan yang kita alami ini hanyalah untuk sementara dan tidak seberapa banyak, tetapi akan mendatangkan kemuliaan yang luar biasa dan kekal. Kemuliaan itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kesusahan yang sedikit ini. Sebagai pengulas, minggu ini kita dikejutkan
oleh berita tergempar tentang Bishop Chinese Annual Conference, Bishop Reverend Wan Teck Wah, yang telah kembali ke pangkuan Tuhan Yesus secara mengejut. Dari eulogi orang ramai di upacara kebaktian dan di sosial media Facebook, kita baca bagaimana beliau terlibat dalam kehidupan orang lain yang membimbing mereka kepada kebenaran, membawa mereka mengenali Tuhan. Beliau mencerminkan dan memantulkan sekilas kemuliaan Tuhan kepada orang lain. Semoga kita juga dapat mencontohi dan berbuat sedemikian untuk Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu atas ajaranmu. Terima kasih kerana Engkau menyediakan kami untuk saat apabila Engkau mendedahkan sepenuhnya kemuliaan-Mu. Bantulah kami dalam mengharungi kesusahan kehidupan kami melalui perspektif kemuliaan kekal yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kesusahan kita pada seketika ini. Bantulah kami mengatasi ketidakkepercayaan kami. Bantulah kami dari hari ini untuk meluangkan masa di hadapan-Mu dan untuk memantulkan kemuliaan-Mu dalam segala yang kami lakukan dan katakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.